Alhamdulillah, kami baru balik daripada menghantar almarhum Syed Umar ataupun lebih dikenali sebagai Abang Buci ke tanah perkuburan. Dan tadi pun kita baru selesai melakukan tahlil arwah untuk almarhum Syed Umar. Satu benda yang sangat mengejutkan, seperti orang semua tahu bahawa solat jenazahnya ramai, penuh masjid melimpah sampai keluar seperti mana solat Jumaat, dan dipenuhi dengan orang-orang baik yang datang, antaranya Imam Muda Ashraf, Ustaz Syed Nur Hisham Tun Padang, dan boleh tengok ramai sangat asatizah ataupun ustaz-ustaz yang datang. Dan orang mula tertanya, ramai orang tertanya, siapakah Syed Umar sebenarnya dan apakah amalan-amalan dia. Dan saya nak kongsikan amalan yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri pada Syed Umar ni, dan moga-moga semua orang boleh contohi amalan ni. Sebab apa? Seorang pelawak, seorang hamba Allah boleh mampu lakukan apatah lagi anda semua, insyaAllah. Yang pertama, Syed Umar ni orang yang suka memaafkan orang lain. Syed Umar ni sering ditertawakan ataupun menjadi objek untuk body shaming ataupun objek lawak. Syed Umar seorang yang suka maafkan. Dan saya dapat tahu, subhanallah, satu program saya dengan Buci, saya tanya dia, abang tak rasa ke sakit hati dengan orang kutuk abang, badan gemuk? Abang kata, subhanallah, abang kata, macam mana Ustaz? Orang rasa gembira tu lebih penting. Saya tanya lagi, abang terasa tak? Kata, Ustaz, mestilah terasa Ustaz, tapi kita maafkanlah. Subhanallah, memaafkan kesalahan orang lain itu satu sifat yang mulia. Ada satu hadis Nabi SAW menceritakan, hadis yang panjang, tentang seorang lelaki yang masuk syurga, Allahumma salli ala Muhammad, atas sebab dia suka memaafkan orang lain sebelum dia tidur. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama maafkan dosa orang lain pada kita. Moga-moga nanti Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita yang kita sedari ataupun tidak. Yang kedua, selain daripada Abang Buci ataupun Syed Umar ni, almarhum ini seorang yang suka maafkan orang lain, Abang Buci cuba untuk hari ini menjadi anak yang baik. Semua orang tahu seperti mana dalam satu video klip dia tunjuk bahawa keluarga dia sangat susah. Mak dia pernah cakap bahawa mereka ni pernah kat rumah tu hanya satu genggam beras. Tapi Syed Umar atau Abang Buci cuba keluar daripada kemiskinan dia dan dia cuba bantu mak dia. Itu yang paling penting. Dan dia sangat sayang almarhum ayah dia. 1 bulan duduk hospital jaga ayah dia. InsyaAllah sahabat-sahabat, siapa yang jaga mak ayah, siapa yang taat dengan mak ayah, tak pernah rugi dekat dunia ni. Adik-adik, saya nak nasihat pada adik-adik saya. Dan kadang-kadang saya hairan tengok kita hari ni kasar dengan mak ayah kita, sedangkan pada mereka ini adalah redha Allah. Redha Allah bergantung kepada redha kedua bapa. Jadi semasa ayah dan mak kita masih hidup, taatlah. Percayalah adik-adik, mak dengan ayah kita lah orang yang betul-betul sayang kita tanpa syarat. Lelaki kat luar sana, kawan dekat luar sana, semua sayang kita kerana sesuatu. Seorang kawan mungkin ada benda yang dia nak pada kita. Seorang lelaki ataupun seorang perempuan bersayang pada kita, mesti ada syarat-syarat. Company sayang pada kita sebab kita boleh berkhidmat. Percayalah, kalau hari ni kamu kerja bagai nak mati dekat company tu, dan esok kamu mati, lusa company dah cari orang baru. Tapi tidak keluarga. Jadi utamakan keluarga, sebab tak pernah rugi pun siapa utamakan keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, abang ni sangat suka bagi sedekah. Dan sedekah yang paling hebat bagi abang adalah pada keluarga dia. Dia suka bawa mak dia pergi umrah, adik-beradik dia tolong. Bila mak dia patah kaki, dia tak ada bagi alasan untuk keluarkan duit simpanan dia untuk dia hari ni bantu kos perubatan mak dia, puluh ribu. Subhanallah. Jadi sedekahlah sahabat-sahabat, lagi-lagi pada ahli zakat. Dan jangan lupa sedekah pada orang lain. Almarhum Yus Jambu, kalau kita ingat, dulu seorang lagi pelawak yang subhanallah menggegarkan Malaysia kerana kematian dia. Orang tertanya-tanya, siapa Yus Jambu ni? Rupa-rupanya ada sebuah madrasah di utara yang selalu menerima duit daripada Yus Jambu. Untuk apa? Pembangunan dan juga pengurusan madrasah. Nak kata apa, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan perempuan, gaji yang ada tu wajibkanlah allocation sedikit untuk derma. Contoh gaji kita ni 1,000, 1% istiqamah. Tak nak banyak, 1% daripada 100,000 ataupun 1,000, 1% saja kita akan bagi infak lillahi ta'ala. Ini amalan yang kita boleh buat. Takkan rugi juga orang infak. Sebab apa? Inilah yang akan menjadi kebaikan dalam alam kubur dan juga mahsyar kelak. Yang keempat ni memang dekat dengan saya. Kami ni ustaz-ustaz selalu cari orang yang kita kata public figure ataupun artis untuk buat forum dengan kami. Sebab ustaz-ustaz tak famous mana. Jadi kita biasalah tanya pada artis sekian untuk buat forum sekali. Tapi biasanya masalah paling besar nak buat program dakwah adalah duit ataupun bayaran. Tapi abang terkenal dalam kalangan saya, dalam kalangan Ustaz Halim Hafiz, kalangan kawan-kawan kami, yang kalau kami buat program dakwah dengan abang tak pernah berkira. Dan Masya Allah, Tabarakallah, ada satu kes, sahabat-sahabat kalian, abang
peruntukkan juga masa dalam keadaan penat untuk pergi satu program dakwah. Dan bila kami tanya, abang tak penat ke? Apalah ustaz, penat sikit ustaz untuk kerja agama. Masya Allah, ni satu nilai yang sangat baik. Sebab 7 hari kita kerja, 7 hari dalam kehidupan kita, kita bekerja. Satu hari mungkin cuti, ataupun minggu tak cuti, tapi pernah tak kita betul-betul peruntukkan sedikit masa untuk agama Allah? Peruntukkan tak masa untuk kerja-kerja dakwah? Untuk tak masa untuk kerja-kerja dengan AJK Masjid, dengan Qariah kita? Maka mula fikir, hari ni kalau kita bagi masa untuk agama Allah, percayalah nanti orang gerakkan hati tuan-tuan perempuan, orang gerakkan kawan-kawan kita untuk bantu kita tak kala susah ataupun datang masa kita solat jenazah nanti. Jadi peruntukkan masa semasa masih haji, insya-Allah. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, tak dapat tidak, abang pernah sebut satu perkataan, gemuk is awesome. Ramai orang salah faham bila abang sebut gemuk is awesome, seolah-olah macam abang nak suka orang lain tengok dia gemuk. Sampai ada masa tu ramai orang tegur dia, kata sebenarnya gemuk tak awesome, ataupun gemuk ni ada penyakit, gemuk ni sebenarnya tak bagus. Sebenarnya kita salah faham tentang apa yang abang cakap berkaitan gemuk is awesome. Abang maksudkan gemuk is awesome sebab dia tengok ramai orang didiskriminasi, ramai orang disakiti, ramai orang kata buruk tentang orang-orang gemuk ataupun body shaming. Kenapa saya cerita gini? Abang pernah dapat, kita boleh tengok video dia, sisipan video dia, bahawa abang pernah dapat kerja sebagai tukang masak. Bos kata besok masuk kerja. Tapi apa berlaku? Keesokan bila sampai ke tempat kerja dalam keadaan sangat susah, dia miskin pada waktu tu, bos dia kata minta maaf, tak boleh ambil awak sebagai kerja. Sebab apa? Sebab awak besar, dapur kecil. Saya pernah pergi interview untuk menjadi tukang masak. Dah dapat. Dia kata dah dapat, besok datang kerja. Tapi bila saya pergi, dia cakap minta maaf, dapur kita sempit, takut staf lain tak boleh kerja dengan saya kat dalam tu. Cakap je tak nak ambil sedang. Jangan lukakan hati orang. Saya tak pernah sedih. Dalam hidup saya tak pernah sedih. Sebab saya rasa kalau sedih tak dapat duit. Kalau kita menangis semua hari-hari, duit tak datang bergolek. Kita kena cari, kita kena usaha. Dia ni lalu dalam fasa kehidupan yang dilakukan, dia ni lalu dikutuk kerana fizikal dia. Bukan dia nak galakkan orang gemuk, tapi dia sedang beritahu pada orang gemuk kat luar sana, gemuk is awesome, macam orang gemuk juga boleh buat sesuatu. Dia nak bagi tahu kat luar sana, gemuk is awesome bererti apa? Bererti hari ini orang gemuk pun boleh mengubah dunia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ada kawan-kawan kat luar sana yang mungkin hitam, capang, jongang, matanya, bibirnya sumbing, janganlah pernah kita kutuk fizikal. Sebab dalam satu sirah, seorang sahabat Nabi nama Abu Dhar Al-Ghifari pernah panggil Bilal bin Rabah sebagai lelaki hitam. Nabi merah padam, Nabi marah kepada Abu Dhar kerana ini adalah perangai jahiliah. Body shaming adalah perangai jahiliah, kutuk fizikal adalah perangai jahiliah. Tapi kena ingat, pada hujung usia abang pergi gym, abang cuba makan clean food, makan makanan yang bersih, dan subhanallah abang kurang dia punya berat badan. Ini berarti apa? Dalam keadaan abang cakap pada orang gemuk untuk confident, orang gemuk untuk tidak rasa putus asa, pada masa sama abang nak kata bahawa gemuk juga tak cool. Sebab Nabi SAW adalah orang yang kurus. Seperti apa? Abang cuba hari ini hantar mesej daripada kita, kalau kita jumpa orang gemuk, jangan kutuk dia, tapi support dia. Dan orang gemuk, jangan selesa dengan kegemukan, tapi cubalah berubah. Ya abang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala kebaikan kamu, program agama kamu, segala kebaikan kamu baik dengan ustaz-ustaz, insya-Allah moga-moga menjadi inspirasi orang kat luar sana. Dan yang paling penting sahabat-sahabat, artis kat luar sana, cubalah jadikan pemergian almarhum abang Syed Umar dan juga almarhum Bang Yus Jambu sebagai inspirasi untuk kita buat kebaikan. Sebab semua orang boleh buat kebaikan, bukan ustaz saja. InsyaAllah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Moga Allah ampunkan almarhum Syed Umar. Moga Allah sayangi Syed Umar. InsyaAllah lapangkanlah kuburnya. Amin ya rabbal alamin.